Jangan lupa subscribe, like dan turn on notification. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita akan teruskan dengan matematik tingkatan 2 bab 1 pola dan jujukan. Jadi untuk hari ini saya akan fokuskan tentang 1.1 pola. Baiklah, pola. Pola ialah aturan atau syarat atau corak tertentu dalam suatu urutan nombor atau objek. Baiklah, yang aturan atau syarat ini bermaksud bagi satu susunan untuk nombor. Susunan nombor ataupun urutan nombor. Kalau berkaitan dengan corak pula, ini bermaksud urutan ataupun susunan bagi objek. Jadi kita tengok contohnya. Mengenal pola bagi corak. Baiklah, untuk corak yang pertama, ini adalah corak yang pertama ya. Yang kita nampak adalah 1 segi 4. 1 segi 4. Untuk corak yang kedua, kita nak tengok polanya apa. Asalnya yang ini sahaja. Yang asalnya yang ini sahaja, yang asal. Jadi untuk corak yang kedua, apa yang dilakukan? Ada berlaku penambahan segi 4 di kanan, di kiri dan di atas. Jadi kita tahu, kita nampak sekarang ni untuk jadikan corak yang kedua perlu tambahkan 1 segi 4 di kanan, di kiri dan di atas. Okey, boleh? Seterusnya untuk corak yang ketiga. Ini adalah corak yang ketiga. Corak ketiga dia base, dia asal daripada corak yang kedua, yang mana inilah. Kan sama kan macam corak yang kedua kan. Okey, sama tak dengan polanya tadi, iaitu penambahan 1 di kanan, 1 di kiri dan 1 di atas. Jadi maksudnya kalau corak yang keempat, dia akan ambil corak yang ketiga tadi, tambah 1 kanan, 1 kiri, 1 atas juga. Yang mana kita nampak kat sini, daripada corak pertama ke corak yang kedua ditambahkan 3 segi 4. Yang daripada corak 2 ke corak 3 pun sama, penambahan 3 segi 4. Ini kalau dia bagi gambar rajah kepada awak. Kita tengok dalam jadual di bawah. Okey, dia bagi tabel kat awak kat sini. Nombor corak yang pertama inilah, maksudnya ada berapa bilangan segi 4? Ada 1. Untuk corak yang kedua ada berapa? 1, 2, 3, 4. Sebab tu nilai dia 4 kat sini. Okey, untuk corak yang ketiga, maknanya yang ini ada berapa segi 4? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebab tu ada 7 kat sini. Jadi kalau dia bagi nombor kat sini, kita kena tengok juga pola dia. 1 nak jadi 4, macam mana? Tambah 3. 4 nak jadi 7, tambah 3. Jadi kita tahu untuk pola bagi nombor ni adalah menambah 3. Untuk corak yang keempat, jadi 7 tambah 3. Oh, ada 10 segi 4 rupanya. Untuk corak yang kelima, kita tambah lagi 3, 13. Corak yang keenam, kita tambah lagi 3, ada 16 segi 4. Untuk corak yang ketujuh, kita tambah 3 lagi, ada 19 segi 4. Untuk corak yang ke-8, kita tambah lagi 3, ada 22 segi 4. Dapat? Kita tengok contoh yang seterusnya. Lukis corak seterusnya, bagi gambar rajah di bawah dan nyatakan polanya. Untuk soalan A, kita nampak kat sini, yang lukisan pertama ada 2 titik, yang ketiga ada 4 titik, yang ketiga ada 6 titik. Yang mana kalau kita perasan, ini yang asal dan ini pun yang asal. Polanya apa sekarang ni? Menambah 2 titik di atasnya ataupun menambah 2 titik kepada corak sebelumnya. Okey, untuk corak yang ketiga, dia ambil yang asal ni, yang corak yang kedua letak kat sini.
So pola dia sama juga, menambah 2 titik kepada corak sebelumnya. Jadi untuk corak keempat ni kita akan ambil corak yang ketiga, letak dekat sini. Jadi dia akan jadi macam ni lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, pola dia apa tadi? Pola dia tadi menambah 2 titik kepada corak sebelumnya. Yang sebelumnya tu dia akan tambah dekat mana? Kat atas kan? Jadi maksudnya inilah corak bagi yang keempat. Untuk soalan B, kita nampak kat sini ada satu segitiga. Ini yang pertama, satu segitiga berwarna hijau. Yang kedua, corak yang kedua dia menambah satu lagi segitiga tapi berwarna biru. Untuk corak yang ketiga, dia ambil corak yang kedua, letak kat sini. Ni asalnya macam ni, hijau biru. Pattern dia kat sini akan tambah hijau. Jadi kita tahu pattern ataupun pola kat sini hijau biru. Jadi sekarang ni kita akan lukis untuk corak yang keempat, iaitu segitiga pertama, yang kedua, yang ketiga. Dan yang mana kita tahu ini adalah warna hijau. Dan yang seterusnya adalah berwarna biru. Jadi untuk corak yang keempat kita akan tambah satu lagi segitiga yang berwarna biru. Jadi polanya apa? Menambah satu segitiga kepada corak sebelumnya. Pola menambah satu segitiga kepada corak sebelumnya. Okey. Sekarang kita akan mengenal pola bagi nombor. Tadi kita dah mengenal bagi untuk corak. Baiklah, untuk nombor dia ada susunan menaik dengan susunan menurun. Apa contoh susunan menaik? Susunan menaik ni contohnya ialah 2, 4, 6, 8, 10, 12, ... Okey, kenapa dot? Sebab dia masih berterusan. Susunan menaik nombor semakin besar. Kalau susunan menurun pula, dia boleh jadi 8, 6, 4, 2, 0, -2, -4, -6, ... Okey, jadi kita nampak kat sini susunan ni boleh jadi dalam bentuk positif, nombor positif, ataupun susunan boleh juga terdiri daripada nombor negatif. Dan susunan bagi nombor ni juga boleh dalam pecahan dengan perpuluhan. Okey, jadi kita kena tengoklah. Okey, biasanya untuk susunan menaik memerlukan operasi. Okey, sebelum tu operasi matematik ada 4 kan. Yang pertama adalah tambah, kedua tolak, yang ketiga darab, yang keempat adalah bahagi. Jadi untuk kita tahu susunan menaik ni biasanya adalah tambah atau darab. Kenapa saya kata tambah atau darab? Sebab dia menaik. Macam kita tengok contoh sekarang ni, 2 nak pergi 4, 4 nak pergi 6, 6 nak pergi 8, 8 nak pergi 10, 10 nak pergi 12. Kalau kita tengok pola dia ialah menambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2. Okey. Untuk susunan menurun pula, kalau kita tengok 8 nak pergi 6, 8 nak pergi 6, kena perlu tolak 2, tolak 2, tolak 2, tolak 2, tolak 2, tolak 2, tolak 2. Jadi untuk yang seterusnya pun mesti tolak 2. Jadi kita nampak kat sini kalau susunan menaik, operasinya adalah, polanya adalah menambah ataupun mendarab. Kalau susunan menurun, mungkin dia akan, mungkin antara tolak ataupun bahagi. Okey, kita tengok contoh.
2, 8, 14, 20, 26. Ini adalah susunan nombor menaik ke menurun? Ya, menaik. Nombornya makin menaik. Jadi, pilihan yang awak ada adalah operasi tambah atau operasi darab. Kita cuba dahulu. Okey. 2 nak jadi 8 macam mana? Menambah berapa? Menambah 6. 8 nak pergi 14 pun sama, tambah 6. 14 nak pergi 20 sama juga, tambah 6. Yang ini pun tambah 6. Jadi sekarang ni kita tengok polanya adalah sama. Bila sama, kita boleh buat kesimpulan pola menambah 6 kepada nombor sebelumnya. Okey, ini adalah polanya. Polanya adalah menambah 6 kepada nombor sebelumnya ataupun menambah kepada nombor sebelumnya dengan 6. Bolehlah yang mana satu pun tak kisah. Okey, soalan yang kedua, 57, 47, 37, 27, 17, ... Dan kita nampak kat sini, ini adalah nombor yang besar, ini adalah nombor yang kecil. Jadi kita tahu ini adalah susunan menurun. Bila susunan menurun, kita ada dua pilihan, sama ada tolak ataupun bahagi. Jadi kita cuba dulu operasi tolak. 57 nak jadi 47, kena tolak 10. Jadi kita cuba 47 tolak 10, oh dapat 37. 37 tolak 10, oh dapat juga 27. 27 tolakkan dengan 10, dapat 17. Jadi kita tahu polanya adalah seragam. Jadi jawapannya adalah pola ialah menolak 10 kepada nombor sebelumnya. Ini jawapan bagi nombor 2. Untuk contoh yang ketiga, 2, 6, 18, 54, 162. Dan kita nampak sekarang ni dia bermula dengan nombor nilai kecil tapi terus kepada 162, yang mana kita tengok perubahan ataupun perbezaannya sangat besar ataupun sangat ketara. Bila perbezaan sangat ketara begini, memang awak ada dua pilihan, sama ada operasi tambah ataupun operasi darab. Bila perbezaan yang sangat ketara, terus aim, ini adalah operasi darab. Okey, terus aim. Kalau awak nak cuba operasi tambah dulu pun boleh, tak ada masalah. Contohnya lah 2 nak pergi 6 tambah 4. Cuba 6 tambah 4. Dapat tak 18? Tak dapat kan? Jadi automatik ini bukan polanya. Okey, sekarang kita cuba fikir 2 nak jadi 6. 2 darab berapa? 2 darab 3. Okey, tekan kalkulator. 6 darab 3 dapat tak 18? Dapat. 18 darab 3 dapat tak 54? Dapat. 54 darab 3 dapat tak 162? Dapat. Jadi kesimpulannya ialah polanya ialah mendarab 3 kepada nombor sebelumnya. Okey, mendarab 3 kepada nombor sebelumnya. Kita tengok soalan yang keempat. 81, 27, 9, 3, 1. Dia bermula dengan nombor yang besar. Dan dan bila kita tengok nombor yang kelima terus menjadi 1. Jadi kita nampak kat sini pun sama. Dia nombor menurun tapi perbezaannya terlampau ketara, daripada 81 terus melompat pergi nombor 1. Jadi sama juga macam tadi. Option awak adalah tolak ataupun bahagi. Bila ada perbezaan yang terlampau ketara, kita akan memilih bahagi. Jadi 81 bahagi berapa? Dapat 27. 81 bahagi berapa? Dapat 27.
Mungkin awak rasa susah, cuba awak buat 81 bahagi 27. Dapat berapa? Dapat 3 kan? Okey, cuba kita buat 27 bahagi 3. Dapat tak 9? Dapat. 9 bahagi 3. Dapat tak 3? Dapat. 3 bahagi 3. Dapat tak 1? Dapat. Jadi kita tahu polanya sekarang adalah membahagi 3. Jadi jawapannya ialah membahagi 3 kepada nombor sebelumnya. Okey, dapat. Seterusnya, ini adalah contoh dalam buku teks. Diberi urutan nombor 7, 12, 17, 22, 27, sampailah 67. Kenal pasti dan nyatakan pola bagi urutan nombor. Urutan nombor bagi apa? Nombor ganjil dengan nombor genap. Jadi untuk jawab soalan ni, awak kena senaraikan dulu nombor 7, 12, 17, 22, 27 ni. Ini yang kena senaraikan sampai 67. Sebab kenapa? Sebab urutan nombor ni sehingga 67. Kalau yang macam soalan sebelum ni tak terhingga tu boleh jadi banyak lagi. Okey, jadi kita senaraikan dahulu 7. Saya pergi ke depan sikit. 7, 12, 17, 22, minta maaf, 27, 32, 37, 42, 47, 52, 57, 62, 67. Jadi saya dah senaraikan semua nombor urutan 7 sehingga 67. Jadi bila kita dah senaraikan, kita kena kenal pasti dan nyatakan pola bagi urutan nombor ganjil. Jadi kita kena keluarkan nombor ganjil. Mana nombor ganjil ni? 7, 17, 27, 37. Ni ya. Jadi kita akan buat jawapannya. Bagi untuk urutan ganjil, jadi kita kena senaraikan dulu dia punya urutan. 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67. Dan kemudian nyatakan pola. Kalau kita tengok kat sini, 7 nak pergi 17. Ini urutan menaik kan? Sama ada tambah ataupun darab. Okey, 7 nak jadi 17, tambah 10. Tambah lagi 10. Tambah 10. Tambah 10. Tambah 10. Tambah 10. Jadi bila polanya seragam, kita tahu polanya ialah menambah 10 kepada nombor sebelumnya. Okey, ini adalah untuk urutan nombor ganjil. Kita tengok bagi nombor genap. Macam mana kita nak cam itu adalah nombor genap? Ingat ya, yang berakhir dengan sifir 2. 2, 4, 6, 8, 0. Okey, kita senaraikan dulu. 12, 22, 32, 42, 52, 62. Jadi kita tengok polanya dulu. 12 ni ada di 22, tambah 10. Itu pun sama, tambah 10, tambah 10, tambah 10, tambah 10. Jadi polanya ialah menambah 10 kepada nombor sebelumnya. Okey. Okey, sekarang kita beralih kepada segitiga Pascal. Kebiasaannya, setiap baris dalam segitiga Pascal bermula dan berakhir dengan nombor 1. Jadi, bila disebut segitiga, maksudnya awak akan bermain dengan satu segitiga lah sekarang ni. Dalam satu segitiga ni akan ada nombor di setiap baris ni. Yang ini awak kena tentukan polanya apa. Kebiasaannya, kebanyakan segitiga Pascal ni bermula berakhir dengan nombor 1. Macam mana? Inilah segitiga Pascal, nampak kan? 1,
segitiga. Itu maksud satu segitiga. Baiklah. Dia kata setiap baris dalam segitiga bermula berakhir dengan satu. Ini maksudnya setiap baris ada satu, setiap baris bermula berakhir, setiap baris bermula berakhir, bermula berakhir. Jadi kita tahulah kat sini satu, 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 satu. So dia kata bermula dengan berakhir. Jadi sekarang ni kita nak tengok dia punya pattern ataupun dia punya pola, macam mana kita nak mengisi ni dalam kotak ni. Dalam ni macam mana ni kita nak mengisi benda ni. Okey, kita dah nampak polanya, satu berada di hujung, satu berada di hujung. Sekarang ni macam mana tiba-tiba ada dua kat sini. Dua ni adalah gabungan daripada kotak ini dengan kotak ini. Jadi kita boleh tafsirkan, oh, bila kita tambahkan dua kotak ni menghasilkan dua. Satu tambah satu, satu tambah satu akan menghasilkan dua. Jadi, okey, saya guna colour yang garang sikit. Okey, kalau untuk kotak yang ini pula, gabungan daripada kotak 2 dengan kotak 3. 1 tambah 2 menghasilkan 3. Yang ini pun sama kotak ini. 2 tambah 1 menghasilkan 3. Jadi, kita nak mengisi kotak yang seterusnya yang di bawah ni. Saya mulakan dengan kotak ini. Kotak ini adalah gabungan daripada 1 dengan 3. Jadi 1 tambah 3 4. Kotak yang ini pula, yang ini 3 dengan 3. Jadi 3 tambah 3 akan jadi 6. Yang ini pula 3 tambah 1 4. Baiklah, kita nak siapkan setiap baris ni, baris yang kat bawah pula. Untuk kotak di sini 1 tambah 4 5. 4 tambah 6 10. 6 tambah 4 10. 4 tambah 1 5. Okey, kita dah selesai dah baris yang ini. Sekarang baris yang terakhir, kita nak selesaikan yang ini. Ini adalah gabungan 1 dengan 5. 1 tambah 5 6. Yang ini pula gabungan 5 tambah 10 15. Kotak yang ini pula adalah gabungan 10 tambah 10 20. Kotak yang ini pula gabungan 10 tambah 5 15. Kotak yang terakhir untuk diisi adalah gabungan 5 tambah 1 iaitu 6. Baiklah, dia kata kebiasaannya inilah segitiga Pascal. Tapi ada juga segitiga Pascal yang bukan bermula dengan 1. Contohnya ialah, contoh ya. Okey, saya buat beberapa nak bagi awak nampak. Contohnya bermula dengan okey, bermula dengan 2. Okey, tiba-tiba dia jadi 4 dan kat sini adalah 8. Dia bagi keyword dekat awak, itu sahaja. Jadi macam mana kita nak buat? Baiklah, kalau kita tengok yang ini ya, kalau macam ni, ini kita tahu di awal dengan di hujung adalah 1. Sekarang ni dia starting dengan 2, tiba-tiba jadi 4. 2 nak jadi 4 macam mana? Mungkin tambah 2 ataupun darab 2. Okey, biasanya dia akan ambil operasi darab kalau kat tepi ni. Jadi saya akan buat darab 2. Bila nak turun, untuk yang kat tepi ni darab 2, turun kat tepi ni darab 2. Jadi 2 darab 4 8. Ini pun kena darab lah. Yang kat turun bawah ni pun kena darab juga. Jadi ini pun jadi 8.
Macam mana boleh tiba-tiba muncul 8 kat tengah-tengah ni? Ini adalah gabungan dua kotak ni. Bila gabungan kita tengok macam mana 8 boleh wujud daripada 4 dengan 4. Oh, ini adalah operasi tambah. Jadi kita tahu untuk menggabungkan kotak yang kat dalam-dalam ni adalah operasi tambah. Jadi cuba kita buat yang ini. Okey, 8 nak turun bawah ni, ingat dia punya pola dia darab 2. 8 nak turun ke kotak ni pun sama, pola dia adalah darab 2. Tapi yang kotak kat dalam ni adalah gabungan kotak. Jadi kita cuba buat 8 darab 2 16. 8 darab 2 16. Untuk kotak ini adalah gabungan 2 ni 16. Untuk kotak yang ini pula gabungan sama juga, 8 tambah 8 16. Jadi inilah jawapannya. Soalan boleh jadi macam-macam untuk segitiga Pascal ni. Yang penting awak dapat tahu polanya apa. Okey, dan awak dapat selesaikan. Baiklah, seterusnya nombor Fibonacci. Apa benda nombor Fibonacci? Suatu corak nombor yang berturutan yang bermula dengan 0 dan 1 dan seterusnya diperoleh dengan menambah dua nombor sebelumnya. Kita terus tengok contohnya. Okey, ini adalah susunan nombor Fibonacci. Dia akan bermula dengan 0 1. Ini maksudnya bermula dengan 0 dan 1. Okey, dia bermula 0 dan 1. Jadi macam mana boleh dapat 1, 2, 3, 5, 8, 13 ni? Nombor seterusnya diperoleh dengan menambah dua nombor sebelumnya. Maksudnya kat sini, untuk dapatkan 1 ni, 0 tambah 1, dapatlah 1. Nak dapat 2 ni macam mana? 1 tambah 1, dapatlah 2. 2 nombor sebelumnya kena tambah. Untuk dapatkan 3, macam mana? 2 tambah 1, dapatlah 3. Okey, lepas tu nak dapatkan 5 ni macam mana? 3 tambah 2. 3 tambah 2 pula. Okey, 2 tambah 3, dapatlah 5. Okey, 8 ni 5 tambah 3, 13. 8 tambah 5. Okey, operasinya. Jadi kita tahu, kalau kita nak tahu nombor selepas 13 ni macam mana? Okey, silalah tambahkan 13 dengan 8. 13 tambah 8, awak akan dapat 21. Okey, boleh? Jadi saya rasa setakat ini sahaja dahulu yang boleh saya share dengan awak. Jadi kita jumpa lagi lain kali. Terima kasih.